Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau nak kira basic kita, nak mengenali basic dah habis dah. So katakan dah habis dah. Sebab kita nak masukkan balaghah sikit. Tuan-tuan boleh dapat sikit balaghah kan. Saya dah siap soalan basic ni sebanyak 96 soalan basic. Soalan untuk menentukan basic. Bila ada 96 ni, tuan-tuan dan perempuan dianggap adalah basic. Kalau 96 ni mencakup pelbagai tajuk dalam nahwu saraf. Tidak masuk balaghah. Yang mesti dicapai. Tapi ada pelajar bila dia dapat CJ pun dia kata dia masih tak tahu lagi. Betul tak? Tidak ada pelajar yang kata saya dah tahu semua. Bila dapat CJ pun dia kata saya tak tahu lagi. Sebagai contoh soalan nombor 1, boleh saya baca? Nombor 1, di dalam Al-Quran tu ada 3 jenis kalimah, iaitu baca. Okey, itu soalan nombor 1. Cuba kita baca soalan ni kepada orang lain, boleh dia tahu tak? Bezanya dia tak tahu dah, sebab dia tak belajar. Itu basic, ya. Okey. Kemudian soalan nombor 2, terus kita pergi pada ciri-ciri isim. Yang pertama sekali, beri 3 saja. Alif lam. 3 saja, cukup lah, basic. Yang kedua, tanwin. Yang ketiga, haraf. Okey, cukup. Mumtaz. Tapi jangan lupa, ada 96 lagi. Nak menentukan ada basic tak ada basic. Okay? Yang kedua, bagaimana kita nak kenal isim dalam Quran? Nombor 1, 3 saja cukup. Ada? Ada, lepas tu berbalik bawah. Okey. Tanwin. Tanwin. Lepas tu Ja. Banyak sangat, 3 je. Modofon. Soalan nombor 3. Oh, ada. Ini test. Tak perkataan ini just untuk nak menguji. Okey, soalan nombor 3. Dalam Quran ada tanda-tanda. Ya, tanda isim ada berapa? Isim tu berbaris apa dulu? Depan. Lepas tu baris bawah. Lepas tu baris atas. Marfu', mansub, majrur. Itu dia panggil tanda. Ataupun kita terbaris. Dalam Quran tanda isim ada 3. Marfu', mansub, majrur. Cukup tu, basic. Kalau nak tahu mahir lagi, tanda marfu' itu tanda asli. Lepas tu tanda far'i yang menggunakan alif, wa, ya, nun. Okey? Itu kalau boleh jawab macam tu, itu dah pakar lah. Itu dah pakar lah. Jadi bila kita belajar 5 tahun ni, 5 tahun tu memang basic baru. Belajar apa tu sejam setengah, 2 jam seminggu baru basic nahwu saraf. Kalau tuan-tuan dah masuk kemahiran, makin belajar makin tak tahu. Okey? Okey. Soalan nombor 4. Okey. Bukan nak menguji basic ada tak ada. Soalan nombor 4 dia kata
Memperkenalkan tanda ganti bagi isim marfu'. Alif, waw, ya mansub, marfu'. Tanda ganti bagi isim marfu', alif kalau musanna. Okey? Wa nun kalau jamak. Yang lain tu semuanya pakai tanda asli, iaitu dhammah. Okey, boleh? Okey. Yang kelima, tanda-tanda fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Dia ana itu. Nak mengenali tanda dia, ana itu. Maknanya ada alif aja. Waalaikumsalam. Ya, tak apa. Nun, ya, ta. Jadi itu tanda-tanda nak mengenali fa'il mudhari'. Tuan-tuan jangan risau fa'il madhi. Untuk basic mudhari' saja. Okey, mudhari' saja. Ana itu. Ya, assalamualaikum. Ya, ini kita ulang kaji ni aja apa tu ulang kaji ni. Jadi kita nak menentukan sama ada kita ni belajar 5 tahun ni ada basic ke tak. Jadi 96 soalan ni saya telah sediakan, ambil daripada rakaman-rakaman, menentukan sama ada anda ada basic ke tidak. Kalau boleh jawab soalan ni, maka adalah basic. Jadi lepas pada basic, kita kena belajar, sentiasa belajar untuk dapat kemahiran. Makin lama makin mahir, tak tahu. Betul. Jadi tuan-tuan jangan risau. Yang penting basic dulu ada. Okay. Cara nak kenal fa'il mudhari' di kepala depan tu. Ana itu. Ana itu azhabu, nun nazhabu, ya yazhabu, ta tazhabu. Okey? Kalau bagi depan saja tu marfu'. Betul tak? Single. Ya, single. Ana itu saya single. Yazhabu saya single. Tazhabu single. Ya. Tapi kalau tambah alif, nun musanna. Yazhabani, tazhabani. Ya. Kalau tambah wa nun jamak. Yazhabuna, tazhabuna, dan dia jadi pula fa'il 5. Okey. Lepas tu tambah ya nun untuk perempuan. Mukhatabah. Tazhabina. Okey. Dan tambah nun saja yazhabna. Okey, itu asas. Baru 5 soalan. Asas. Okey. Okey. Soalan yang ke-6, kita tahu isim ada marfu', setuju? Ada mansub, ada majrur. Cuba nyatakan 3 sebab isim marfu'. 3 saja untuk dapat basic. Tak ada khabar. Satu lagi? Okey. Okey. Cukup 3 fa'il. Semua ni baris depan kan? Kalau tuan-tuan dapat sebut 8 semua sekali, itu pakar. Itu pakar. Orang mahir tu. Okey. Lepas tu cuba sebut 3 sebab isim baris atas. Dia mansub. Maf'ul bih. 5 ada 5. Minta 3 saja. Maf'ul bih. Okey. Hal dulu. Maf'ul fi. Okey, isim inna tak sebut. Khabar kana tak sebut. Dia kata 3 saja dah ada basic. Mana tahu beza antara marfu' dan mansub. Okey. Beri 3 sebab kenapa isim berbaris bawah. Jar, mudhaf, lepas tu tabi'. Tabi' isim baris bawah. Okey. Kita sudah pergi kepada 7. Ya, 8 ya. 9. Ini basic ni. Sebut isim yang mempunyai 5 star. Ini dikit basic lagi.
Sebab dalam isim banyak kategori. Ada penting sangat, ada kurang penting, ada kurang penting dan ada kurang penting. Yang penting sangat tu dilabelkan sebagai 5 star. Cuba sebut 3 5 star. Ya. Khabar kot. Tak, khabar tak? Tak. Khabar tak? Isim mina. Lepas tu isim kana. Lepas tu 3 saja, fa'il. Naib fa'il. Lepas tu isim la. Isim la. La ilaha. Itu adalah 5 star. 5 star. Dia tak tanya yang 4 star. Yang 5 star saja kalau basic. Jadi kalau tuan-tuan boleh jawab 3 pun cukup dah. Mana tahu beza antara perkataan-perkataan yang penting dalam Al-Quranul Karim. Okey. Okey. Seterusnya soalan nombor berapa? 10. Dia turun balik. Ada berapa huruf hijaiyah semua? 29 atau 28. Okey, di antara huruf hijaiyah tu ada huruf ma'ani. Cuba sebutkan 3 huruf ma'ani yang 1 huruf. Ba. Okey, betul tu. Kaf dengan makna dia. Wow. Okey. Fa. Okey. Okey. Dan cuba beri 3 huruf ma'ani, 2 huruf. Ma. Fi. Man. Min. Man tak min. Min. 3 saja. Tak apa. Kalau tahu lebih, pergi tahu lebih. Okey. Cuba sebut apa tu okey, dia kata sini huruf mabani adalah semua huruf hijaiyah yang 28 atau 29 dikatakan huruf mabani. Mabani artinya huruf yang digunakan untuk mengeja. Ya? Mengeja. Mengeja perkataan. Okey. 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 Soalan yang ke-12. Kategori huruf ma'ani. Okey? Huruf ma'ani. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Ada tak 5 huruf? Ha? Ialah 3. Ada 4. Tak, 4 saja. 4 saja. Iaitu hasya. Hampir-hampir ya. Okey, okey, 5 huruf. Okey. Nanti kita balik lagi. Okey. Dia kata ganti nama ada 14. Cuba sebut dari awal. Daripada awal-awal. Nombor 1. Wah. Ya. Humah dulu. Kita ikut cara kita. Ana dulu. Ana. Nahnu. Anta dulu. Anta. Antuma. Antum. Antuma. Antuna. Wa. Kuma. Ho. Ya. Ma. Huna. Itu kalau sampai tak tu boleh sebut dengan lancar, itu mahir. Kategori mahir. Dia minta 3 saja. Yang 3 dia minta tu sebut single. Ganti nama single. Dia ada 14. Ana satu. Ana. Wa. Ya. Anta. Anti. Habis? Single. Sebab daripada single tu dia akan pergi 2 dan juga jamak. Okay. Jadi itu adalah menentukan kita mahir atau tidak mahir. Kita ada basic. Okay. Okay. Seterusnya, okay, ya. Cuba cantumkan domain ana dengan fa'il madi. Beri satu contoh. Zahaba campur dengan ana. Zahab tu. Cantumkan ana dengan isim. Saya bagi contoh madrasah. Madrasah campur dengan ana. Madrasati. Campurkan ana dengan huruf jar. Saya bagi contoh min. Laju tu kan. Basic. Bila basic ni kita dapat lihat perbezaan.
Setengah orang dia rasa tak dapat je. Tapi bila dia beri ujian basic, dia dapat. Okey. Soalan terakhir. Ya, so ini baru soalan ujian ni. Okey, fi'il berasaskan wazan dan bab. Ada berapa wazan fi'il? Wazan 3. Sebut satu. 2. Fa'ila. Tak ada lu. Yang ketiga fa'u. Nah, ingat. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi semua huruf Al-Quran kata perbuatan berasaskan 3 wazan saja. Okey, daripada 3 wazan itu ada dia menghasilkan berapa bab? Soalan dia berapa bab, bukan sebut. 6 bab. Betul? 3, 4, 5, 6. Okey, saya tambah soalan ni. Wazan 1 fa'ala ada berapa bab? 3. Okey, good. Wazan 2 fa'ila ada berapa bab? 2. Fa'ila 2. Kemudian ada satu. Jadi daripada 3 wazan dia keluar 6 bab. Okey, itu soalan bagus. Okey. Soalan dia betul tak? Fi'il terbagi kepada 2. Satu fi'il mujarrab, yang kedua fi'il mazid. Betul atau salah? Ya? Fi'il terbagi kepada 3. Kepada 2. Fi'il betul, itu dari segi masa. Ini dari segi bilangan huruf. Ada mujarrab dan ada mazid. Mujarrab dia tak ada tambah. Mazid ada tambah. Dari segi masa ada 3. Ya, madi, mudhari' dan tambah. Okey, betul tak tu? Okey. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Ya, ini baru soalan 23. Nanti saya akan tarik betul, tuan-tuan jawab je. Ya, sampai 100. 96. Sampai 100 tu maknanya 96. basic kuat lah. Basic kuat kan? 96. Yang kita pecah-pecah ambil daripada tu. Jadi yang kita dah belajar ni. Jadi tuan-tuan memang boleh jawab. Okey, kita ambil soalan yang ke 88. Okey. Nak jawab tak? Cuba dulu. Okey. Dalam ayat ini dia berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Ayat ini tentang apa? Allah telah menutup hati rapat. Semua boleh. Ya, so, boleh tak ni ayat ni tentang apa? Ayat ini tajuk dia bila Allah telah kunci pintu hati manusia. Itu tajuk dia. Masa tu boleh lah. Ingatkan ya. Okey. Selalu gunakan. Memang kita beri pun selalu guna. Okey. Ini ayat yang kurang sikit guna. Pasal apa? Bila kita baca ayat ni, kita dapat beri tajuk dia. Okey, saya baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dia punya grup dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ini grup ayat. Ayat ini untuk apa agaknya? Perbuatan dan penyembuhan. Perubatan dan penyembuhan. Jadi ini ayat ini kita bila baca ayat kita tahulah tajuk dia. Ini ayat ni kunci pintu hati. Ini ayat ni justru kita baca ayat ni untuk kesembuhan. Sama ada kita sendiri sakit
ataupun orang sakit. Itu dari segi aplikasi. Okey. Satu lagi. Okey, saya ambil yang susah sikit. Okey, tak jawab. Okey, tak jawab. Okey. Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dah ada dah? Oh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan, soalan belum keluar lagi. Ayat ini kita biasa dengar. Okey, ahli tafsir telah membagikan ayat-ayat kepada kepala, body dan penutup. Di antara ayat ni mana kepala dia? Kepala ayat. Kepala duduk depan lah. Lepas tu mana body dia? Kutiba alaikum. Itu body dia. Mana kutiba alaikum tu mana isi dia? Mana penutup dia? La'allakum. Boleh tu? Boleh. Nampak raya rendah dia punya tahap pencapaian ni. Soalan ni rendah. Okey. Rehat seminit. Tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan punya ni memang basic dah ada dah. Batuk kelas pun dah tutup dah, basic dah ada dah. Tapi kita kena dapatkan kemahiran. Ya, bila kemahiran ni, kalau huruf jar ada 19, bila kita mahir ada 2 lagi, 21. Boleh? Tapi huruf jar lebih-lebih pun 19 je. Kemahiran kan, dan kita belajar baca sikit. Okey. Jadi tuan-tuan ambil ni dulu. Berapa orang dia? Doktor, ambil ni dulu. Ini untuk kemahiran ya. Huruf al-ahruf fil lughatil arabiyyah. Mana al-ahruf? Huruf-huruf dalam bahasa Arab. Okey. Yang pertama dia panggil harfu jar. Huruf jar ni adalah huruf yang berada sebelum isim dan isim mesti baris bawah selepasnya. Itu kalau boleh jawab macam tu skill lah tu. Okey. Dan huruf jar ni adalah sendi yang masuk kepada isim ataupun nama dan bekerja memajrurkan isim selepasnya. Membaris bawahkan. Berapa semua? 19. Min, ila, an, ala, fi, bi, li, rubba, ka, waw, ta, mus, munzu, hatta, ada, khala, hasya. Berapa semua? Tujuh-belas. Tapi kita belajar 19. Cari sendiri di mana 2 lagi kurang. Jadi nampak nota ni tak cukup. Nota kita lagi mahir. Kemahiran ni artinya kita mencari yang tidak ada pada buku lain. Tetap ya? Kaf. Ada? Inilah orang mahir. Orang mahir ni dia mesti cari. Kalau di sini tak cukup, tengok buku nota di mana 2 lagi tak cukup. Sebab dia semua sekali 19. Okey? Tak apa ya? Okey, misal dan i'rab. Kan apa tu? Okey. Misal ni contoh dan cara baca. Okey. Cuba kita baca ar-rajulu min masjidin. Asalnya masjidun. Jadi bila kita tulis perkataan masjid, kita tak boleh tulis sembarangan kecuali kita tulis masjidun, iaitu marfu' sebab dia asli. Ingat tak? Asli tu 8 kan? Okey, ar-rajulu min masjidin. Min harfu jar mabni ala sukun. Betul? Okey. Masjidin majrur dengan min dan alamatnya kasrah di akhirnya. Betul tak? Tapi cuba kita i'rab cara kita. Cara kita lebih mudah. Masjidin. Cuba dah tulis. Masjidin Tanjung Mustafa.
Baca. Masjid Cara kita isim. Majrur. Betul, Tanji. Majrur dengan apa? Dengan kasrah. Kasrah. Li'annahu mufrad. Wa huwa majrur li'annahu jar majrur. B21. Itu orang pakar. B21. Nak pakar lagi 1 star. Tahu nak pakar lagi. Ya. Jadi di sini tak penting masjidin sebab dia 1 star. Yang pentingnya siapa dia yang dari masjid itu. Ar-rajulu. Sebab dia tu mubtada. Betul tak? Dia tanwin sebab dia tak ada alif lam. Maksud di sini orang lelaki itu datang dari sebuah masjid. Okey, itu kemahiran tu. Umum. Tak tahu masjid mana. Okey, boleh tu. Ini kita nak dapatkan kemahiran ni. Yang kedua, tuan-tuan tulis nombor 2 huruf nasab. Huruf nasab fa'il. Ya, nampak tak? Sendi yang masuk kepada fa'il atau perbuatan dan bekerja menasabkan fa'il mudhari' selepasnya. Itu dia katakan huruf nasab fa'il mudhari'. Tulis, kalau tidak nanti bertukar dengan huruf nasab isim. Okey? Okey. Yang pertama an. Ada berapa? Lan, izan, kai. Ingat lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam sebab. Lepas tu hatta. Hatta dalam kurungan tu ghayah. Mana hingga akhir. Okey. Au. Dalam kurungan illa. Fa. Fa sababiyah, sebab. Okey. Waw. Wa ma'iyah, wa bersama. Dan summa. Summa juga ma'iyah. Ada berapa summa? Sebelas. Kita belajar Lam apa ni? Lam apa jam? lam ta'lil. Lam sebab. Jim, lepas tu ha waw dal. Lam lam juhud. Juhud ni okey. Juhud ni maknanya supaya ataupun tidak sekali. Jadi kalau tuan buka dalam Quran dia tulis lam juhud. Tidak sekali ya. Menafikan. Okey. Jadi nombor 2 ni haraf nasab isim. Okey. Okey. Sekarang ni kita lihat ayat 1. Cari fa'il mudhari' ayat 1. Ada tak haraf dia? Ni ayat 1 kan? Okey. Okey, tak ada fa'il mudhari' Allah itu, cuba terjemah. La ilaha melainkan dia Al-Hayyu dan yang kuat. Kita tengok yang bawah tu. Tengok. Okey. Nazzala alaika, diturunkan ke atas engkau kitab, mana Al-Quran, bil haqqi, dengan benar, musaddiqan, membenarkan, lima, bagi apa, baina yadaihi, yang ada di antara dua tangannya, di antara tangannya, wa anzalat Taurah, dan dia dia memberitahu bahawasanya Taurah dan Injil pun dia punya juga. Okey. 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 Tak ada lagi fi'il mudhari' min qablu, ni sebelum, hudan, terjemah sama saya. Linnas wa anzalal furqan, innal ladzina kafaru bi ayatillah, ayat dengan ayat-ayat Allah, tanda Allah, lahum adzabun syadid wallahu azizun. Zu, ini zu ni isim 5. Ya? Zuntiqam, yang mempunyai balasan. Mana balasan dari Allah tu amat pedih.
Jangan kita mempermudah-mudahkan ya. Ni kenapa intiqam ni bagi bawah? Intiqamin. Zu bagi depan. Mudah penilaian. Kenapa zu ni bagi depan? Betul PL 5. Tapi kenapa dia tak kata za, tak kata zi sini? Betul. Kenapa dia bagi depan sini? Kalau jawab soalan ni pakar dah ni. Kenapa zu ni bagi depan? Sebab dia adalah waw. Betul dia bagi depan dengan waw sebab dia isim 5. Tapi kenapa dia bagi depan? Dia jadi Betul mudhaf ilaih sini. Tapi kenapa dia okey, wallahu ni kenapa bagi depan? itu Mubtada. Azizun kenapa bagi depan? Khabar. Zu kenapa bagi depan? tak ada boleh tahu. Kan. Sebab dia tabik. Tabi'. Tabi' badal. Saya nak beritahu, kalau tuan-tuan boleh jawab ni, pakar dah tu. Cuma kalau nak pakar lagi, benda-benda yang pelik-pelik boleh jawab. Sebab kita belajar ni nahu tu. Okey, ya. Dah terjemah betul dah tu. Okey, tengok ni. Innallaha la yakhfa. Yakhfa. Itu PL modalnya. Ini fi'il mudhari'. Ya. Betul fi'il mudhari'. Tapi apa makna yakhfa? Khafa. Khufiyah. Sembunyi. Tidak sembunyi. Allah tidak sembunyi. Alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Okey, ni. Syai'un ni kenapa bagi depan? Ini ulang kaji. Kenapa bagi depan? Kenapa dia kata syai'an? Cari sebab. Kenapa? Jadi kalau kita nak cari sebab, dia bagi depan, kita kena tengok sebelum tu ada apa. Jangan tengok selepas. Sebab dia baris ni dia berubah disebabkan oleh perkataan sebelum. Ini nak pakai syai'un. Bukan khabar. Okey. Okey, tengok. Adakah dia disebabkan alaihi? Tak. Disebabkan la yakhfa? Disebabkan innallah. Innallah ni, Allah ni isim inna. Syai'un ni jadi khabar inna. Tapi duduk jauh sikit. Tengok kalau di baris depan tu dia ada 8 sebab. 8 sebab. Khabar dia. Masuk. Kalau tuan-tuan boleh tengok begitu, memang dah mahir tu. Tapi kita tak sedar yang kita ni mahir. Okey. Terjemahan dah boleh dah. Okey, nombor 6. Huwa allazi yusawwiru. Membentuk kita ni. Kum fil arham kaifa yasha dikanaki la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Bijaksana. Jadi kalau tuan-tuan ada yang kuning tu, tuan-tuan baca yang kuning tu saja untuk dapat. Jadi sini kita nak cari apa tu alat nasab fi'il mudhari'. Tak ada lagi fi'il mudhari' nasab. Kita cari satu-satu cuba dapat Okey. Semua tak ada lagi. Huwallazi, cuba terjemah. Menurunkan alaika alkitab minhu, dari kitab itu ayatun muhkamat, ayat-ayat yang hukum, ayat hukum. Hunna mereka itu, mana ayat tu? Ummul kitab, ibu. Ayat hukum tu dianggap ibu kitab. Wa ukharu, dan selain daripada itu mutasyabihat. Mutasyabihat ni mana yang sama-sama.
yang perlukan kepada penjelasan. Fa'amma allazina, orang-orang yang fi qulubihim zaighun. Zaighun ni kalimah positif ke negatif? Negatif, sebab ada ghain kan. Orang yang dalam hatinya kelang kabut kan, yang dalam hatinya was-was ke zaighun, fayattabi'una, maka mereka ikut ma tasyabaha, apa yang sama-sama daripadanya, mana yang mutasyabih lah. Ibtira al-fitnah, ibtira mencari, untuk menimbulkan fitnah. Wa ibtira at-ta'wili, dan menimbulkan takwil. Ni ramai orang yang mentakwil ayat ni. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan ma tidak mengetahui yang takwil ni, yang sebenarnya semua tak tahu, illallah, Allah saja yang tahu apa sebenarnya kehendak Allah. Warasikuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalami. Ar-ras ini mana orang yang berminat dengan ilmu. Yaquluna amanna bihi, kami beriman dengannya. Walaupun ayat itu ayat mutasyabih kan. Kullu min indi rabbina, semuanya dari Tuhan. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, orang-orang yang berfikir. Tengok tuan tengok fa'il mudhari' di sini. Fayattabi'una. Ini fa'il mudhari' marfu' ke mansub? Dia marfu'. Wa nun tu tanda dia jamak. Dia marfu' tu, nun tu tanda marfu'. Betul tak? Okey. Begitu juga dengan yaquluna. Kita nak cari apa tu haraf nasab tak jumpa. Okey, tak apalah. So kita lihat seterusnya haraf ataf. Ini apa tu, baca dia, baca misal dan i'rab haraf nasab. Yuridu an yasjuda. Cuba sebut an. Baca dia an. Haraf nasab mabni ala sukun kan. Dah lupa dah, raya baru seminggu. Yasjuda, yasjuda, fa'il mudhari' mansub bi fathah, mansub bi an, dan alamatnya adalah al-fathah di akhirnya. Okey, tuan-tuan ya. Jadi ini tengok ada berapa semua huruf nasab? Yuk. 11 ya. Tuan-tuan, tandis tu 11. Tandis 11. Yang kita bagi dulu 6 je. Tengok dalam jadual huruf nasab yang kita bagi dulu. Huruf nasab yang tak banyak kan? Ini 11 ni. Okey. Sebelum kita pergi kepada balarah ya. Okey. Huruf ataf. Huruf ataf kita bagi dulu berapa? Tengok dalam jadual yang jalur-jalur. Jadual tu ni. Ada dalam kit huruf ataf. Itu basic tu. Tapi untuk nak tahu kepakaran dia dalam kitab ni, basic tu. Huruf ataf 9. Betul tak? Okey. Waw makna dia dan, fa maka dia maka atau lalu, summa kemudian, au atau am atau. Tulis tu am atau ataupun sama ada. Sama ada dengan atau tu sama kan? Lepas tu bal bahkan, la tidak, lakinna tetapi, ataupun dua, ada lakin dengan lakinna. Ada satu lakinna, yang satu lagi lakin, makna sama. Dan akhir sekali hatta. Okey. Di situ tengok misal dan i'rab. Masjidan. Cuba kita i'rab masjidan. Masjidan. Isim. Ikut cara kita. Isim. Tanda, beri tanda dia. Marfu' ke mansub? Mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah. Kenapa?
Li'annahu mufrad. Lepas tu wa huwa mansub. Kenapa? Kerana maf'ulun bih. Okey. Kenapa jadi maf'ulun bih? Sebab dia lepas fa'il dan fa'il. Unzur tu ada fa'ilnya dan fa'ilnya adalah tersembunyi. Betul tak? Anta ya. Kalau tak betul cakap. Wow tu wa'ata mabni ala fathi. Okey. Madrasatan tu janganlah kita kata dia tu maf'ulun bih. Sebab dia datang selepas wa'ata. Kita kata dia maktuf lah. Maktuf. Kerana dia ikut madrasah. Okey. Okey tuan. Lipat dulu tu. Okey. Ada satu lagi tajuk. Ini semua berkaitan dengan balaghah. Tuan-tuan, nanti tengok berjumpa nanti. Okey. Tak ada. Nanti saya suruh buat fotokopi lah. Ya. Pokoknya. Atlas ni. Ini tak ada. Lama lah. Ini senior sangat-sangat. Ajar Zain ada ni. Tengok orang lama ada. Junior tak ada. Pertengahan pun ada. Nanti kita fotokopi lah. RM10 je harga dia tu. Harga dia RM10. Color mahal. Tak ada color, tak apa RM10 je. Tu RM5 je. Okey. Doktor, ni. Dalam Quran dia ada kalimah-kalimah yang menunjukkan masa. Jadi kena hafaz. Kena hafaz ya. Dinasihatkan. Bukan coba. Okey. Ada lebih tak ada? Tak lagi Pak. Ada lagi Pak? Ambil. Tak apa ambil lebih. Ke minggu depan tak terlalu bawa. Pak. Okey, tuan-tuan. Okey. InsyaAllah ini kita perkataan-perkataan ya. Cuma tuan-tuan kena ikut saya. Ambil pen merah ke pen color. Bila saya sebut qablu, bulatkan dia. Just bulat je. Bulat ya. Yang pertama, tajuk dia kata kunci menunjukkan masa dalam Quran. Jadi setiap orang yang belajar bahasa Arab Al-Quran, dia mesti kenal kata kunci ni menandakan masa. Masa ni tuan-tuan bukan artinya jam saja, jarak masa saja, bila benda tu berlaku. Umpamanya perkataan qablu, dia sebelum. Tengok ayat Quran ni, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Asal dia qablu, tapi dia ni mu'rab. Bila ada min jadi qabli kan. Ini adalah masa. Kita kata zarah boleh. Ya? Masa ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, masa. Okey. An-Nisa. Ustaz suruh Baqarah. Surah Al-Baqarah. Suruh circle yang mana Ustaz? Circle di sini. Pada ayat tu. Bukan pada perkataan tu dan pada ayat sekali. Dua circle lah. Circle pada ayat dulu. Lepas tu di sebelah kiri tu ada qablu kan? Qabli lah. Circle satu. Lepas tu circle besar lagi pada qablu ni. Supaya kita nampak jelas. Okey? Dapat tak? Okey. Okey, seterusnya perkataan wal arda ba'da zalika dahaha. Ba'da ni zarah makan ya. Selepas. Ba'da. Ini tak cukup lagi. Okey. Seterusnya perkataan
Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tak nampak tu al-ana? Tak cukup muka surat. Al-ana tu makna dia sekarang. Okey. Okey. Lepas tu perkataan hina. Tuan-tuan hafal je perkataan ni. Hina tu ketika, masa. Ya, menunjukkan masa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Hinun. Ya. Dia boleh kata min hinin ataupun hina. Ya. Lepas tu perkataan saufa. Saufa ni kita kata akan datang. Jadi ini shows time. Saufa akan datang, ya. Ustaz, Al-An ni mana yang pertama, ayat pertama dia, Ustaz? Untuk Tak nampak. tak cukup. Tak nampak. Tak cukup, Al-ana. Okey, tuan-tuan. Minggu depan tuan-tuan saya nak tunjuk buku balaghah, untuk tuan-tuan baca dulu di rumah, iaitu tajuk ni habislah. Okey, sebelum tu tengok lagi perkataan sa. Sa tu sama dengan saupa. Mana cepat, saupa ke sa? Sa cepat. Saupa kemudian, ya. Sama tengok sikit. Kalla saufa ta'lamu, summa kalla saufa ta'lamu. Ya, mana kamu akan tahu. Tahunya bila? Bila mati besok. Ustaz yang sala naran haban. Tasla naran. Sin tak nampak. Tulis sin. Saya sela naran. Saya sela naran zatal habin. Okey. Zatal habin. Dia akan menyalakan api yang mempunyai kepanasan yang gelojak. Ya? Makan dah. Bawa balik lah. Ni, bawa balik rumah. Okey. Okey, boleh? Jadi tuan-tuan, kalau boleh tulis besar-besar ni yang kata kunci menunjukkan masa. Sekarang ni tak nampak guna lagi. Bila kita belajar balaghah besok, baru tahu. Perkataan iza. Fa iza ja'atis sakhah. Iza tu artinya apabila. Apabila. Apabila pun juga masa tau. Dia panggil fujaiyah. Masa, ya. Ni Cikgu Azian buat dalam bentuk carta ni. Buat dalam kata kunci, buat pula kiri kanan panjang. Lepas tu buat ayat. Boleh Cikgu Azizah saja. Cikgu Azian ni. Main-main Ustaz je. Main-main macam ni. Ini kata kunci. Tebal ni. Ya, buat bulat. Lepas tu iza. Buat ayat. Tak apalah, ilustrasi. Kalau macam ni susah sikit nak tengok kan. Okey. Tak ada masa fikirlah. Dan itu sumbangan tu untuk mati kita. Ya tak? Ilmu saja. Okey. Seterusnya perkataan is tatkala. Okey. Boleh juga. Ketika boleh, tatkala boleh. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk. Idhum. Kalau boleh minggu depan ni semua ingat ni yang berbelah ni. Ini aja ada yang menunjukkan masa. Tuan-tuan tak belajar di mana ni. Di sini aja belajar ni. Dia kategorikan ini sebagai masa. Okey. Sorok zaman lah. Zaman lah. Maknanya sekarang baru tahu benda-benda ni penting untuk ilmu balaghah. Seterusnya perkataan summa amatahu fa aqbara. Summa ni kita kata tadi Kemudian kan? ataf kan? Apa tu? Ni.
ataf. Ya. Dia ni diguna untuk ataf juga, tapi dia ataf masa. Baru nampak baru kita celak kehebatan Allah. Ataf masa. Berzaman orang kata Suma ni kemudian tak tahu apa nama dia. Tadi ataf masa. Adik-beradik ataf 11. Okey. Kalau kita nak pakar, itulah dia kena cara. Lama ni artinya manakala. Ya, manakala. Tatkala, manakala pun boleh. Ya. Lama manakala. Tatkala. Lama. Artinya Lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Lamma, sesungguhnya kami tatkala air telah naik. Tatkala, manakala itu bahasa kita. Bahasa Quran tetap lama. Tetap lama. Okey. Lepas tu perkataan sa'atan. Sa'atan ni yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Okey, ayyana atau as-sa'ah, menunjukkan masa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang waktu berbangkit. Bilakah terjadinya waktu kebangkitan hari kiamat Seterusnya perkataan akhir sekali, perkataan syahru. Syahru bulan. Okey. Okey. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin. Sebulan ada 30 hari. Satu hari 24 jam. Sebulan Itu menunjukkan masa. Tanya. Tuan-tuan bacalah sekali dua sebelum datang kelas. Okey. Ini berkaitan dengan balaghah. Yang tadi tajuk menunjukkan masa. Okey. Tuan-tuan, tengok buku balaghah ni saya nak beritahu suruh baca sebab kita nak terang minggu depan balaghah. Oh, saya suka hari ni hadir ramai. Very good. Balik embau Kita dah buat mukabalah. Kita dah buat tibak, tuan-puan, dan jinas. Okey. Tuan-tuan tengok As-Saj'u saja. As-Saj'u page 191. As-Saj'u. Kita puluh Nabi As-Saj'u ni. 191. Ya. Tengok As-Saj'u sampai habis As-Saj'u. Mudah saja. As-Saj'u ni bunyi dia akhir sama. Qul huwallahu ahad. Jadi kita akan pergi minggu depan dengan detail As-Saj'u. Supaya tuan-tuan jangan lupa tajuk yang saya bagi ni ada kaitan rapat dengan balaghah. Jadi tuan-tuan kalau boleh cari satu file baru, tulis je sini balaghah lah ni. Tulis je. Sebab Allah Ta'ala menceritakan tentang kebesaran dia tidak melalui sebab dia tak keadaan dia macam tu kan. Dia melalui melalui matahari, bulan, bintang, bukit, bukau. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin tu su'an wa tarakuna usifa la yaghfiru dhunuba illa anta rahmatika rahmatin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'adza wa jar'in ya karim. Ya Allah, Tuhan kami, sembuhkanlah kami daripada segala penyakit. Dan kami sembuhkanlah penyakit hati kami, ya Allah. Jawabkanlah kami daripada hasad dengki, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Rahmatilah kepada kami. Allahumma ya mujirah bihari wa uyun ya man ja'ana fadlan. Wahai yang mengalirkan sungai dan lautan, alirkanlah segala nikmat-Mu kepada kami, ya Allah, dengan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.